Yang kedua, saya kira ini satu perkara yang harus kita perjelaskan berkenaan dengan ura-ura dan juga sebarang kemungkinan lockdown ataupun PKP menyeluruh yang mula dikemukakan ataupun yang mula diutarakan beberapa hari yang lepas. Secara konsisten kerajaan negeri termasuk dalam kenyataan saya semalam kepada media dan beberapa hari sebelum itu menyebutkan bahawa kuasa untuk mengumumkan PKP menyeluruh, lockdown ataupun PKP 1.0 ataupun lebih ketat daripada itu adalah terletak di bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara yang diketuai oleh Perdana Menteri dan juga di bawah Kerajaan Persekutuan. Namun begitu, Kerajaan Negeri Selangor sememangnya memandang serius keutamaan kita untuk menjaga kesihatan dan unsur kehidupan masyarakat dan bagaimana ingin kembali kepada istilah yang sangat indah, iaitu strike the balance between life and livelihood. Namun jika kita ditawarkan di antara dua tawaran ini ataupun dua pilihan ini, saya kira untuk menjaga nyawa akan diletakkan sebagai prioriti utama. Sebab itu, selaras dengan kenyataan yang dikeluarkan semalam dan juga pada hari ini, kerajaan negeri akan menerima lockdown ini dengan harapan ianya dilihat secara holistik. Holistik daripada segi memerhati dan melihat aspek-aspek kehidupan yang lain seperti mereka yang terpinggir, kesihatan mental, keadaan sosial dan sebagainya yang kita pelajari dengan cukup besar pada PKP yang pertama. Saya baru berhubung dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli tadi yang rata-rata menyebutkan bahawa Selangor menolak lockdown. Saya rasa laporan itu separah tepat kerana kita disebutkan di sana bahawa segala keseluruhan aspek itu harus diteliti dengan menyeluruh, terutamanya agar kita dapat menyeimbangkan dan dapat memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan juga aspek kemampuan kita untuk menanggung dan bersedia berdepan dengan segala kesan-kesan yang lahir daripada PKP 1.0 dulu, cara dan kaedahnya, ataupun pengetatan ataupun lockdown yang menyeluruh sebagaimana yang telah berlaku di beberapa belah negara di dunia seperti di Wuhan dan aplikasi yang dibuat oleh beberapa buah negara. Justru saya rasa kita perlu jernihkan hal ini supaya ada beberapa langkah-langkah dibuat, sebagai contoh pelaksanaan skim pembelajaran di rumah yang cekap dan menyeluruh, bantuan kewangan yang langsung kepada kelompok B40, SOP yang jelas dan tidak berbolak-balik, serta mempunyai exit plan yang tidak terburu-buru dan mempunyai testing yang lebih besar dan menyeluruh. Dan dibuktikan bahawa apabila kita melakukan testing daripada hari ke hari, peratusan jangkitan itu meningkat dengan agak signifikan. Saya laporkan tadi hasil daripada mass testing kita semalam di Ulu Kelang dengan di Bukit Antarabangsa. Ia melebihi daripada kadar biasa, kadar jangkitan, iaitu sekitar 7 sehingga 9%. Kadar biasa jangkitan ataupun keboleh jangkitan daripada mass testing kita adalah sekitar 4 dan 5%. Ini menunjukkan bahawa jangkitan yang besar telah berlaku dalam komuniti dan kita perlu memperbanyakkan testing ini supaya proses pengasingan dan proses pengesanan terhadap mereka yang didapati positif dapat dilakukan dengan menyeluruh. Lockdown adalah satu tindakan yang sementara, tetapi kalau ia sangat diperlukan, ia harus dipikir secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi saya kira saya perlu menjernihkan isu tentang kemungkinan kita menolak atau tidak setuju, sebab perkara ini masih lagi di peringkat perbincangan dan sekali lagi kuasa pengumuman serta pengenaan langkah-langkah PKP dan sebagainya masih lagi tertakluk di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, di mana kerajaan negeri turut dipanggil untuk memberikan pandangan-pandangan kita secara menyeluruh. Peranan STFC ataupun Selangor Task Force for COVID-19 kebanyakannya masih lagi memberi peranan dan maklum balas serta memberikan cadangan-cadangan ataupun memberikan konsultasi kepada kerajaan negeri. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan
dan akhirnya pihak kerajaan negeri harus memutuskan atas keputusan ataupun atas keperluan yang menyeluruh dan melihat maslahat yang besar, sama ada daripada aspek kesihatan umum ataupun dilihat daripada aspek kehidupan rakyat secara menyeluruh dan muktamad. Justru saya kira hal ini perlu diperjelaskan agar tidak timbul beberapa keliruan, kerana kita dapati ada unsur-unsur ataupun ada laporan-laporan yang berbentuk seolah-olah Selangor menolak langsung lockdown. Kita tolak ataupun tidak tolak, akhirnya keputusan itu akan ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Keselamatan Negara. Tetapi kita konsisten daripada awal, dan bila saya dapati kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Zulkifli dan Dr. Maria sebentar tadi menjelaskan bahawa lockdown itu harus diikuti dengan beberapa langkah-langkah susulan yang berkesan. Vaksinasi yang menyeluruh, proses tes yang lebih besar dan pantas, dan beberapa sokongan-sokongan kepada masyarakat termasuk aktiviti pembelajaran dan bantuan kepada mereka yang memerlukan serta mereka yang mengharapkan sokongan, supaya we can strike an equilibrium atau memutuskan satu kedudukan yang menang-menang kepada semua pihak, sama ada daripada sudut kesihatan awam dan kelangsungan kehidupan dan kedudukan ekonomi negeri Selangor. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.